Okey, apa dia pemeliharaan, apa dia pemuliharaan? Ha. Krik, 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 krik. Apa dia pemeliharaan, apa dia pemuliharaan? Pemeliharaan ialah mengekalkan keadaan asal. Okey, pemeliharaan kekal keadaan asal. Lepas tu kalau Pemeliharaan pula mengekalkan tumbuhan dan haiwan dalam bentuk asal. okey, dia pemeliharaan ni dia kembalikan kawasan kembalikan haiwan atau tumbuhan itu kepada keadaan asal. Okey, untuk mengelakkan kepupusan. Okey, sekejap. Mana slide saya dia hilang pula. Okey, malam ini asal ada troubleshoot. Okey, malam ini tajuk kita adalah daya dan kesannya. Okey, tajuk ini antara tajuk utama. Okey, tajuk utama dalam sains tahun 6. Okey, dalam sains tahun 6, sains sekolah rendah ni antara tajuk yang penting sebabnya banyak perkara, banyak soalan yang melibatkan tajuk ini. Okey, tajuk ni sebenarnya dia taklah susah mana pun. Okey, mula-mula awak kena tahu apa itu daya. Apa itu daya? Okey, daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Tarikan dan tolakan ni adalah perbuatan. Tarikan dan tolakan ni adalah perbuatan. Apa saja yang melibatkan tarikan dan tolakan itu kita panggil daya. Okey, ada perkara, ada perbuatan, ada pekerjaan yang kita gunakan tarikan sahaja. Ada perbuatan, ada perkara, ada pekerjaan yang kita gunakan tolakan sahaja. Tetapi ada juga yang perlu gabungkan kedua-duanya, tarikan dan tolakan supaya pekerjaan itu berfungsi dengan baik. Okay, kita tengok satu-satu. Daya tarikan. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Apa saja yang kita bawa objek dekat dengan kita. Perbuatan dia, okay, tangan kita tarik. Okay, dekat dengan badan kita. Bawa objek dekat dengan badan kita, itu adalah daya tarikan. Contoh perbuatan dia, tarik tali. Okay, tarik tali, tarik upih. Upih tu upih. Apa upih tu? Upih tu apa? Google ke? Upih tu apa? Siapa tahu apa itu upih? Upih tu dapat daripada pokok apa? Semua tak tahu. Khaira, upih daripada pokok apa? Pokok kelapa. Amni Pokok cakap. pinang. Pokok pinang. Siapa cakap pokok pinang tu? Uzair. Okay, upih ni kalau awak tengok upih ngipin tu yang dia tarik tu, dia tarik main-main tarik macam apa kereta sorong pula. Dia tarik lah yang upin ke ipin yang pakai baju biru duduk atas upih tu, lepas tu yang lagi seorang tu tarik. Itu adalah upih. Upih dapat daripada pokok pinang, pelepah pokok pinang tu. Okay. Daya tolakan pula. Okay, daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Apa saja yang kita gerakkan tangan kita ke hadapan, tolak, okay, picit. Itu semua adalah daya tolakan. Contoh, tolak kereta, tutup suis, picit ubat gigi. Okay. Ada juga perbuatan yang melibatkan kedua-duanya, tarik dan tolak. Okay. Contoh dia menggergaji kayu. Menggergaji kayu kita kena tolak dan tarik. Bermain biola, mengepam basikal, okay, mengepam tayar tu, mengasah pisau dan bermain yoyo. Yang selalu kita gunakan selain daripada semua benda ni, saya rasa tak ramailah yang gergaji kayu hari-hari. Main biola pun ada yang main biola, yang masuk orkestra ke ada?
Ha? Tak ada Okay. Ada yang main biola? Tak ada. Okay, pam basikal. Siapa pernah pam basikal? Saya. Okey, ramai. Okey, kalau kita pam basikal, kita mesti tolak dan tarik. Ke awak pakai yang kaki tu? Tak ada tolak dengan tarik. Kot Madalah tahu dia pakai kaki tu yang main pijit, apa, tekan-tekan pijak-pijak tu. Okey, mengasah pisau ni awak tak pernah buat lah. Ke ada yang pernah buat? Asah pisau, bermain yoyo. Yoyo tahu? Tahu. Tahu. Saya ada. Tahu. Okey, takut ada yang tak pernah jumpa pula. Tapi yang selalu kita guna untuk daya tolakan dan tarikan ni adalah mengiron baju, mensetrika baju tu. Okey, iron baju kan kita guna tolak dan tarik. Selain daripada tu, apa lagi perbuatan atau pekerjaan kita yang melibatkan daya tarikan dan tolakan dalam satu Magnet. pekerjaan? Apa? Magnet. Magnet? Berenang. Magnet apa? Tak, saya berenang. Kerjaan harian yang kita buat. Selain daripada setrika baju tu, ada tak? Buka pintu. Buka pintu, yap. Lagi? Lagi yang paling selalu kita buat sebenarnya adalah menyapu sampah. Sapu sampah ada tolak tarik tak? Rasa-rasa. Ada. Okay. Kalau kita sapu sampah pun ada tolak dan tarik. Okey, kita pergi ke video. Sarah ke taman bersama emak dan adik lelakinya. Dia berkata, saya ingin menolak John di dalam kereta sorong. Ibu menjawab, kamu juga perlu menarik layang-layang. Jadi, kamu boleh lakukan kedua-duanya? Sarah menjawab, ya, saya boleh. Ibu memberitahu Sarah, baiklah, tetapi jangan tolak kereta sorong terlalu kuat. Bermacam-macam aktiviti berlaku di taman. Kereta sorong bergerak, layang-layang berterbangan dan bola melantun. Daun di pokok bergoyang, awan di langit berarak. Bagaimanakah semua objek ini bergerak? Suatu objek bergerak apabila anda mengenakan tolakan atau tarikan pada objek tersebut. Tolakan dan tarikan dipanggil daya. Daya diperlukan untuk membuatkan objek-objek bergerak. Daya bukanlah jirim. Daya tidak memenuhi ruang dan tidak mempunyai jisim. Kita tidak boleh melihat daya, tetapi kita boleh melihat dan merasai kesan-kesan daya. Seperti gelembung-gelembung sabun ini, ia menjadi semakin besar apabila ditiup dengan udara oleh anak-anak dan angin membawa gelembung-gelembung tersebut ke sekitar taman. Mari kita bezakan tolakan dan tarikan. Apabila anda menggerakkan suatu objek jauh dari anda mengenakan daya tolakan. Satu contoh adalah menolak bulu tangkis kepada pemain lain. Contoh-contoh lain daya tolakan adalah menyepak bola, menolak kereta sorong bayi dan menekan papan kekunci komputer. Apabila anda menggerakkan suatu objek ke arah anda mengenakan daya tarikan. Menarik troli adalah satu contoh daya tarikan. Contoh-contoh lain daya tarikan adalah menarik tali cawan anjing, menarik benang untuk memastikan layang-layang terbang dan mengangkat beg untuk mendapatkan sesuatu. Right, kita pergi ke kuisis dulu. Tak banyak pun soalan dia. Betul ke tak banyak? Ya, tak banyak.
Okey, 24 orang baru. Cepat. Dua puluh tujuh. Okey, kita mula dulu. Takut lambat. Tak banyak pun soalan. Buat betul-betul. Oi, awal salah. Dah siap cikgu. Okey, tak apa. Kenapa tak boleh tekan? Kenapa? Apa tak boleh tekan? Cikgu dah siap. Alright. Kawan-kawannya.
Tiga orang ni. Kenapa tiga orang tak siap ni? Okey, 2 minit lagi kepada yang belum siap. Okey. Aira dah siap Ni kenapa tu dia tak siap? Tak apa, kita end dulu. Please. Woo. Tak susah mana pun. Yang ni tak boleh share lah sebab senang sangat. Kita sambung balik. Tadi kita dah tengok apa itu daya. Sekarang kita tengok kesan daya pula. Kesan daya ni awak kena beri perhatian yang lebih sikit sebab perkara-perkara ini yang selalunya ditanya. Jadi yang pertama sekali awak kena ingat, daya tidak dapat diperhatikan, maknanya daya ni tidak dapat dilihat, tetapi kesannya kita boleh nampak dan kita boleh rasa. Terdapat 6 kesan daya. Yang pertama sekali, mengubah bentuk objek. Yang kedua, mengubah arah pergerakan objek. Yang ketiga, menggerakkan objek yang pegun. Pegun tahu kan? Apa itu pegun? Pegun tu apa? Benda yang tak bergerak. Betul. Pegun tu adalah benda yang tidak bergerak. Yang keempat, menghentikan objek yang bergerak. Yang kelima, mengubah kelajuan objek menjadi semakin cepat. Dan yang keenam, mengubah kelajuan objek menjadi semakin perlahan. Kita tengok satu-satu. Michael sedang menonton perlawanan pasukan bola sepak kesukaannya di TV. Selain dari sangat mengujakan untuk ditonton, perlawanan bola sepak juga boleh mengajar kita tentang banyak kesan-kesan yang berbeza akibat daya. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang pegun dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan, daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila bola bergerak di udara, jika angin bertiup dalam arah yang sama dengan bola tersebut, bola bergerak lebih laju. Namun, jika angin bertiup dalam arah yang bertentangan, bola bergerak lebih perlahan. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang menuju ke arah pemain tersebut, bola bergerak dalam arah yang lain. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Sebagai contoh, seorang penjaga gol memberhentikan bola dengan mengenakan daya yang bertentangan dengan arah bola yang bergerak. Daya boleh mengubah bentuk objek. Sebagai contoh, apabila pasukan kesukaan Michael tidak menjaringkan gol, Michael menjadi kecewa dan merenyuk tin minuman ringan menggunakan tangan, dan ini mengubah bentuk tin tersebut.
Okey, kita tengok satu-satulah balik pada tadi. Okey, mengubah bentuk objek. Okey, paling mudah kita nak tengok mengubah bentuk objek kalau kita bawa pinggan. Okey, kalau katalah kita bawa pinggan kaca, tiba-tiba jatuh pinggan tu. Bila jatuh pinggan tu pecah. Jatuh tu daya apa? Tolak ke tarik? Tolak. Tolak, okey. Bila pinggan tu terjatuh, itu katalah daya tolakan. Okey, katalah kita tertepis pinggan daripada atas meja, itu adalah daya tolakan. Bila kena daya, pinggan tu jatuh ke atas lantai. Daya tolakan tadi, okey, pinggan tu pecah. Dia dah mengubah bentuk objek. Okey, mengubah bentuk objek. Kalau mengubah arah pergerakan objek, contoh paling mudah adalah dalam permainan badminton. Okey. Contoh paling mudah adalah dalam permainan badminton. Bila kita pukul shuttle pergi ke court sebelah, kawan awak pukul balik pada kita. Okey. Itu dia mengubah arah pergerakan. Dia bergerak daripada satu court ke court yang lain. Menggerakkan objek pegun, ni senang je lah. Okey, sama ada awak guna daya tolakan atau daya tarikan, awak boleh menggerakkan objek yang pegun. Contoh, awak tarik kerusi. Okey. Ataupun awak tolak meja. Itu dah menggerakkan objek yang pegun. Menghentikan objek yang bergerak. Macam mana? Okay, tadi yang dalam video tadi, keeper tu tangkap bola. Itu menghentikan objek yang bergerak. Okay, kalau awak nak cuba, awak bolehlah cuba. Kalau awak ada ilmu silat ke apa ke, kuat ke, tahap tertinggi, awak pergi dekat tengah jalan raya tu, tahanlah kereta ke lori yang lalu tu. Kalau awak kuat, okay, kalau awak kuat, kereta tu akan berhenti, lori tu tadi akan berhenti. Jadi dia menghentikan objek yang bergerak. Tapi kalau awak tak kuat tu, dia jadi nombor satu tu. Mengubah bentuk objek. Hancur badan awak. Okay. Okay, contoh lain selain daripada tahan kereta tadi tu tak ada orang buat lah, gila. Okay, ataupun awak main bola, keeper tangkap bola. Kalau main softball, tu back catcher tangkap bola daripada pitcher, ataupun orang bat awak dapat tangkap. Okay, ya shortstop ke dapat tangkap ke apa. Okay, itu menghentikan objek yang bergerak. Okay, mengubah kelajuan objek menjadi semakin cepat. Contoh yang paling mudah, kalau benda macam ni banyak pasal sukan lah. Okay, mengubah objek yang menjadi semakin cepat macam main badminton, dapat bola tinggi, bola tangguh, awak smash. Shuttle tu dia bergerak daripada perlahan kepada laju. Dan mengubah kelajuan objek menjadi semakin perlahan pun boleh juga. Awak shuttle tadi, orang tu smash, awak angkat balik. Okay, awak angkat balik. Jadi daripada laju tadi, dia bergerak kepada kelajuan yang semakin perlahan. Itu contoh-contoh dia. Okay. Okay, kita ke kuisis dulu. Pesan daya pula. Banyak pula. Cepat, baru 23 orang. Okay, 23, 24. Cepat.
Okay, 33 selalu. Okay, start. Mana lagi tak betul ni? 20 orang ni. Okay, Alif settle.
Dah siap cikgu. Tak apa, kita kau lagi. Nak lagi minum boleh minum dulu. Okay, 2 minit lagi. Tak, kita bagi kau lagi kita lain. Ais. Tak siap lagi. Ais dengan Aris. Saya kena end dah. Tak nak bapak kurang.
Okey, baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So, saya tak review lah kot. Sebab macam semua dapat markah yang baik ya. Purata kelas 88. Okey. Right. Settle 2, tinggal 1 lagi. Okey, kita sambung kepada subtopik seterusnya iaitu daya geseran. Okey. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Contoh paling senang, awak rapatkan tapak tangan awak. Okey. Rapatkan tapak tangan awak. Lepas tu awak gerakkan kepada arah yang bertentangan. Okey, gerakkan kepada arah yang bertentangan. Apa yang awak rasa? Panas. Okay. Bila kita gerakkan pada arah yang bertentangan, itu adalah pergerakan atau perbuatan yang menghasilkan daya geseran ni tadi, dia akan menghasilkan haba. Okey, haba itu sama ada diperlukan ataupun tidak diperlukan. Nanti kita tengok. Okey, daya geseran ialah satu daya yang sentiasa menentang arah pergerakan objek. Okey, jadi kalau objek tu bergerak ke hadapan, daya geseran akan bergerak kepada arah yang bertentangan. Kalau arah tu objek bergerak ke kanan, daya geseran bergerak ke kiri. Okey, daya geseran akan menyebabkan pergerakan suatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Michael pergi ke taman dengan menunggang basikal. Dia lebih gemar berjalan ke sana kemari. Jadi, dia meninggalkan basikalnya di tempat letak kenderaan. Ketika dia sedang mula berjalan, tiba-tiba Michael tergelincir. Dia tidak perasan kulit pisang di atas jalan dan secara tidak sengaja terpijak kulit pisang tersebut. Dia terjatuh dan seluar jinnya menjadi kotor. Kemudian, Michael terfikir adalah lebih baik untuk pulang ke rumah dan menukar pakaian. Dia naik ke atas basikal dan mula mengayuh. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Dia mencengkam tuil brek pada gagang basikal. Michael berjaya menyelamatkan nyawa kucing tersebut dan dirinya sendiri daripada jatuh sekali lagi. Apakah kisah dalam cerita ini? Sama ada anda percaya atau tidak, punca semua kejadian ini adalah geseran. Geseran adalah sejenis daya yang dihasilkan antara dua permukaan yang bersentuhan. Geseran wujud antara kasut kita dan tanah yang membolehkan kita menjadi stabil. Arah geseran sentiasa berlawanan dengan arah gerakan suatu jasad atau objek. Apabila kita melangkah ke hadapan, daya geseran bertindak ke belakang. Apabila kita melangkah ke hadapan, kaki tidak tergelincir ke hadapan kerana gerakan tersebut ditentang oleh geseran. Geseran antara kasut Michael dan tanah dikurangkan oleh kulit pisang. Ini sebab mengapa dia jatuh. Arah gerakan roda basikal juga berlawanan dengan arah geseran yang dihasilkan digenggam. Mengapakah basikal tersebut tiba-tiba berhenti apabila Michael mengenakan brek? Geseran dihasilkan apabila brek dikenakan pada roda dan oleh itu basikal berhenti. Geseran menyebabkan suatu objek yang bergerak menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Roda sebuah basikal bergerak semakin perlahan apabila tuil brek dicengkam dan akhirnya berhenti. Okey. Walaupun dia punya animasi tu tadi, basikal tu tak jatuh-jatuh pun, boleh bergerak sesuka hati dia je. Okey, tapi itu tadi adalah kesan geseran pada kehidupan seharian. Okey, faktor dia. Okey, kita tengok faktor pula. Faktor yang mempengaruhi geseran ada dua sahaja, iaitu yang pertama jenis permukaan, yang kedua jisim objek.
Okey, kalau jenis permukaan, semakin kasar sesuatu permukaan, semakin besar daya geseran. Tu pasal kalau dekat sekolah, kalau hari hujan ke apa ke ataupun keadaan lantai dekat koridor kita tu licin, cikgu selalu ingatkan supaya jangan berlari. Kenapa jangan berlari? Licin. Okay, bila keadaan licin, bila keadaan licin, geseran akan berkurangan. Bila geseran berkurangan, awak mudah jatuh. Okey, kalau jisim objek pula. Jisim objek semakin besar sesuatu, semakin bertambah jisim objek untuk sesuatu barang, semakin besarlah daya geseran. Contoh paling mudah, awak nak gerakkan almari. Almari yang kosong dengan almari yang penuh. Yang mana lebih senang digerakkan? Kosong. Okay. Almari yang kosong lebih mudah digerakkan kerana jisim dia berkurangan. Okay. Kalau almari itu penuh, lagilah susah kita nak gerakkan. Ataupun kita tengok jenis permukaan tadi. Kita nak tolak kerusi ke meja ke, kalau kita tolak atas simen. Okay, simen koridor tu lebih mudah kita tolak berbanding kita nak gerakkan meja atau kerusi kita nak tarik dekat padang. Okay, padang dia bertambah. Jeff dan Michael telah lambat ke sekolah. Kini mereka berlari menuju ke kelas. Jeff berkata, hari ini bukan hari yang baik untuk saya. Sekarang, ke mana perginya buah apel saya? Michael menasihati Jeff. Berhati-hati ketika berlari. Tanpa geseran, awak mudah tergelincir apabila berlari terlalu laju. Tapak kasut yang haus mempunyai tapak yang licin yang menghasilkan jumlah geseran yang kecil pada lantai kayu. Mengapakah apel hijau bergolek lebih jauh daripada apel merah? Lantai kayu tersebut agak licin dan ini menghasilkan jumlah geseran yang kecil. Oleh itu, apel hijau bergolek lebih jauh. Permaidani mempunyai permukaan kasar yang menghasilkan lebih geseran. Permaidani menghalang apel merah bergolek lebih jauh. Jenis permukaan menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Sebelum loceng tamat waktu persekolahan berbunyi, guru meminta murid-murid lelaki memindahkan almari ke dewan dan meja ke belakang kelas. Meja mempunyai jisim yang kecil. Lebih mudah untuk menolak meja kerana meja menghasilkan kurang geseran. Almari mempunyai jisim yang besar dan lebih berat. Ini menghasilkan geseran yang banyak. Jisim objek menentukan jumlah geseran antara dua permukaan. Lebih banyak daya diperlukan untuk menggerakkan objek-objek yang lebih berat kerana terdapat lebih banyak geseran. Okey, kesan daya geseran. Okey, ni kita tengok kebaikan dia, lepas tu kita tengok keburukan dia. Okey, yang pertama sekali, daya geseran kebaikan dia membolehkan kita memegang objek dengan cengkaman yang baik. Awak tengok tangan awak. Okey, kenapa ada corak, ada garis-garis tu, kenapa ada macam yang cap jari apa semua tu, kenapa? Untuk lagi senang macam nak grip. Okey, untuk menambahkan cengkaman pada permukaan tangan kita. Okey, awak tengok pula tapak kaki awak. Boleh tengok tak? Ke tak boleh tengok tapak kaki? Boleh. Boleh. Kenapa? Mana lagi kasar? Tapak kaki awak ke tapak tangan awak? Tapak kaki. Tapak kaki. Tapak kaki lebih kasar supaya sebenarnya kita nak berjalan tu, okay, kita punya tapak kaki ni dia akan ada cengkaman juga pada permukaan yang dia sentuh. Okay? Tu pasal tapak kaki kita pun ada corak. Dan lagi satu, kalau awak tengok tapak kasut awak, semua ada corak. Okay, semua ada corak tapak kasut. Ada tapak kasut yang licin je ke? Kenapa Riz? Ada tapi jarang lah. Tak guna kasut.
Kalau tapak kasut yang dah lama tu mungkin dia dah tak ada corak. Tapi kalau tapak kasut yang baru jarang lah. Okay? Yang tak ada corak. Okay? Mesti ada corak pada permukaan tapak kasut. Untuk memastikan kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Okay. Yang ketiga, memberikan objek kekal pegun. Kalau awak tengok dekat meja ke, dekat kerusi, kat sekolah tak ada kot. Okay. Kalau kat sekolah kerusi plastik tu ataupun kerusi kayu tu, dekat bawah dia saja kasarkan dekat kaki kerusi tu. Ataupun kalau kita tengok dekat meja saya ni, kat meja saya ni ada. Okay. Ataupun meja makan ke apa ke, dia ada satu permukaan getah tu. Permukaan getah yang memastikan meja tu dapat kekal pegun di tempatnya. Tak mudah bergerak. Okey, yang keempat, membolehkan kenderaan diperlahankan dan diberhentikan. Ini adalah fungsi brake pada kenderaan. Okey, fungsi brake pada kenderaan mengaplikasikan daya geseran punya kesan. Okey, dekat permukaan brake, kalau awak pernah ke ikut bapa awak pergi servis kereta tukar brake punya pad ke, okay? Brake pad dekat kereta, okay? Dekat motor ke, dekat basikal ke, brake pad tu kena ditukar untuk satu jangka masa. Dia ada dah lama-lama dia akan haus jugalah kalau kita dah pakai kereta 2-3 tahun ke. Okay, brake pad tu perlu ditukar untuk memastikan sistem brake berfungsi dengan baik. Okay, itu kebaikan untuk daya geseran. Kalau keburukan dia yang pertama sekali, menghasilkan haba dan menyebabkan permukaan menjadi panas. Tadi yang kita buat geseran dekat tapak tangan tu. Okay, tapak tangan tu dia menghasilkan haba. Haba tu tak diperlukan pun dekat keadaan cuaca kita yang panas sekarang ni. Kalau awak pergi dekat tempat-tempat sejuk mungkinlah. Okay, siapa yang pernah pegang bonet depan, dekat boot depan enjin kereta tu apabila kereta berhenti? Okey, ramailah yang pernah pegang. Apa awak rasa? Bukan pegang enjin, pegang boot je. Panas. Panas. Okey. Enjin kereta tu bila dia bergerak, dia menghasilkan geseran. Kecuali lah awak pakai Tesla ke apa ke, dia tak ada enjin. Okey. Dia menghasilkan daya geseran dan daya geseran itulah yang menyebabkan enjin kereta tu panas. Tu pasal tadi nanti kita tengok macam mana kita nak atasi keadaan enjin yang bergeser ni tadi. Okey, yang kedua, menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Contohnya bila kita gerakkan objek, okay, tarik meja ke, tarik kerusi ke, dia akan bunyi kan. Ada orang tak suka bunyi tu. Okay. Ataupun bunyi pada enjin juga. Dia bergeser, dia akan menghasilkan bunyi. Macam-macam bunyilah. Okay, memperlahankan objek yang bergerak. Ni kalau awak tengok dekat kereta F1, tadi yang cakap apa pasal permukaan tayar tak ada, permukaan kasut tak ada corak tu, permukaan tayar tak ada corak. Yang itu dekat kereta F1 dia ada banyak jenis tayar. Awak tengok dia ada medium, ada hard, ada soft. Bila soft tu awak tengok dia punya permukaan tayar tu tak ada ni sangat, tak ada corak sangat. Okay? Dia tak ada corak. Dan memang untuk memastikan kereta F1 tu dapat bergerak dengan lebih laju. Sebab tu tayar-tayar kereta F1 tu sekarang dia dah diwarnakan mengikut jenis tayar yang digunakan. Mungkin kalau soft, dia punya permukaan tepi tayar tu dia cat warna merah. Okay, dia ada tanda warna merah. Kalau medium warna biru ke, kalau hard warna kuning. Saya tak pastilah, tapi yang soft memang warna merah. Okay. Untuk memastikan kereta F1 tu dapat bergerak laju. Sebabnya ni lah, geseran ni dia memperlahankan objek yang bergerak. Okay. Kalau lagi satu, menyebabkan kehausan. Ni tapak kasut tadi yang lama-lama tak ada corak. Tayar kereta lama-lama botak. Okay. Tapak kasut kalau sekarang ni jaranglah jumpa. Kalau kat sekolah kita tu tak adalah yang tapak kasut berlubang pun pakai pergi sekolah. Tak ada Zaman-zaman saya sekolah dulu, ada. Okay. Saya pun pernah tapak kasut tu berlubang pergi sekolah. Tapi boleh je pakai, boleh je pergi sekolah lagi. Sebab keadaan kasut tu yang lain okey, kecuali tapak. Okay. Dulu zaman-zaman saya sekolah tu, saya rasa setahun sekali je beli kasut. Ni anak saya dah baru sekolah bulan 3, ni baru masuk bulan 5 dah beli kasut lain lah. Okay. Menyebabkan objek yang berat sukar ditarik atau ditolak. Tadi itulah.
stokin berlubang tu kau punya pasal lah. Tak apa yang kau buat stokin tu berlubang pula. Joe sedang memandu kereta. Tiba-tiba, seekor rusa melompat keluar dari tepi jalan. Joe dengan serta-merta memijak brek. Tetapi, kereta tidak berhenti bergerak. Dia bernasib baik kerana kereta tidak melanggar rusa tersebut. Selepas beberapa ketika, dia berjaya memberhentikan kereta di tepi jalan. Dia memeriksa tayar dan menyedari tayar-tayar tersebut agak botak. Jika corak pada tayar masih dalam keadaan baik, akan terdapat lebih banyak geseran antara tayar dan jalan. Ini dapat memberhentikan kereta dengan cepat. Salah satu kebaikan geseran adalah geseran dapat memberhentikan objek yang bergerak kerana geseran menentang pergerakan. Geseran juga mempunyai keburukan. Jika terdapat terlalu banyak geseran antara tayar dan pembukaan jalan, geseran akan melambatkan pergerakan kereta. Geseran antara tapak tangan kita dan permukaan objek membolehkan kita memegang objek tersebut dengan mudah. Geseran antara tapak kasut kita dan jalan membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Geseran menyebabkan objek-objek kekal pegun. Geseran menyebabkan kereta kekal pegun. Suatu objek yang berat sukar untuk digerakkan disebabkan oleh geseran. Geseran menentang pergerakan. Geseran menghasilkan bunyi dan haba yang tidak diingini yang menyebabkan haus dan lusuh. Okey. Menambah dan mengurangkan daya geseran. Okey, tajuk ni pernah keluar dalam UPSR dulu dan ada keluar dalam UASA juga tahun lepas. Okey. Ada perkara, ada tempat yang kita kena tambah daya geseran dan ada tempat yang kita kena kurangkan daya geseran. Okey, dalam beberapa keadaan daya geseran perlu ditambah. Sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan mudah. Okey, cara untuk menambahkan daya geseran menjadikan permukaan kasar dengan membuat alur atau corak pada permukaan. Okey. Yang kedua, mewujudkan permukaan yang kering supaya geseran lebih kuat. Dan ketiga, menggunakan bahan yang kasar untuk meningkatkan geseran. Okey, contohnya jalan raya. Dekat jalan raya, kita punya jalan dia tak buat macam track kereta F1 tu, litar lumba F1 tu. Tak. Okey, kalau dekat Singapura, ada jalan raya yang memang guna untuk race F1. Kat Malaysia tak ada. Kat Malaysia tak boleh. Jalan raya kita lain macam sikit. Kalau kita antara negara yang kadar kemalangannya antara yang paling tinggi di dunia. Okey, kalau awak bayangkanlah kalau track jalan raya kita tu macam litar F1 tu, tak tahulah berapa ramai yang arwah. Okey. Lagi satu, jalan raya kita pun tak sesuai lah. Jalan raya kita ni semua segala tok nenek, lori lah apalah. Kelas habis pukul 9 suku. Okey. Okey, kita punya jalan raya ni dia ada macam-macam permukaan. Okey. Kita ada macam-macam permukaan dan kenderaan yang guna pun macam-macam jenis kenderaan. Dan kalau awak perasan, jalan raya kita dia buat kasar. Okey. Tak percaya awak pergi letaklah muka awak dekat jalan tu, rasa kasar ke tak. Dan kalau ada kawasan-kawasan yang contoh macam kawasan sekolah, dia akan tambah geseran. Macam ni dia nak tambah geseran. Dia akan cat line yang kuning tu. Bila kita langgar line kuning tu, kita dah macam langgar bumper sikit. Gitu. Ataupun dia buat bonggol tu. Untuk kenderaan diperlahankan. Itu contoh. Menggunakan bahan yang kasar untuk meningkatkan geseran. Ini kalau dalam bilik mandi. Kalau bilik mandi kadang-kadang dalam kita punya toilet tu licin. Jadi dia gunakan permukaan getah ataupun permukaan yang bercorak tu bubur dalam bilik mandi untuk mengurangkan daya geseran. Bukan tikar getah tau, permukaan getah. Alif ni angkat tangan daripada tadi, tak penat ke?
Okey, seterusnya bagaimana kita nak kurangkan pula daya geseran. Ni tambah lagi. Okey, dalam kehidupan. Yang pertama, tapak kasut yang bercorak dan kasar. Okey, tapak kasut yang bercorak dan yang kasar untuk memudahkan kita bergerak. Pelapik tertikus, mousepad. Okey. Corak pada permukaan sarung tangan. Ni dah tak ada lah sekarang ni, dah sibuk, tak ada COVID dah, tak adalah orang sibuk dengan sarung tangan ke, mask ke apa ke. Okey. Yang keempat, menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Tu yang orang nak angkat pemberat besi tu, nama benda yang dia tepuk tu bukannya, kalau siapa pernah tengok sukan, apa-apa sukan lah yang ada powerlifting tu, yang angkat berat tu, dia guna serbuk kapur magnesium karbonat namanya. Nama tu kena ingat lah. Itu untuk menambah geseran dekat tangan dia. Dekat tapak tangan dia. Ini macam mana kita nak kurangkan. Dia ingat tepung yang masak. Tepung masak tu nak buat apa? Tu tepung gandum. Kalau nak kurangkan gaya geseran pula, menggunakan pelincir seperti minyak grease. Minyak pun licin, grease pun licin. Dan bedak talcum. Ini bedak talcum, bukan pakai apa tadi awak cakap tu? Tepung masak tu. Tepung masak tu tak ada kena-mengena. Bedak talcum tu bedak serbuk yang pakai kat rumah tu. Menggunakan alas berbola, roda dan pengguling. Alas berbola ni kalau dekat basikal, dekat bahagian belakang tu, dekat rantai tu. Cikgu kalau bedak baby. Bedak baby tu bedak talcum lah. Roda dan pengguling. Roda dan pengguling ni, roller ni selalu dekat troli ke, dekat yang dekat kaunter, kalau kat Lotus ke, Yombit ke, yang kita letak barang dia gerak tu kan. Kat situ ada roda dan pengguling. Menggunakan reka bentuk aerodinamik. Reka bentuk aerodinamik ni rupa yang macam peluru tu. Kebanyakan kereta lumba, kapal terbang, semua muncung dia yang muncung tajam tu. Untuk mengurangkan daya geseran. Dan yang terakhir sekali, menggunakan cushion udara. Cushion udara ni selalu dekat kenderaan yang kita panggil hovercraft. Kalau dekat Malaysia ni, saya tak pasti jabatan apa yang ada hovercraft. Tapi saya pernah tengok yang masa misi banjir tu. Misi banjir dulu, jabatan bomba guna hovercraft ni untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ni mengurangkan juga daya geseran. Kalau nak mengurangkan daya geseran, tadi guna apa? Serbuk kapur magnesium karbonat. Ni kalau itu untuk tambah geseran. Untuk kurang geseran, menggunakan tepung asid borik. Ni dia tak pernah keluar soalan lagi. Tiba-tiba tahun ni dia keluar pula. Sebab benda ni ada je dalam buku teks. Alex berteriak, "Aduh!" apabila dia tergelincir di atas lantai bilik mandi. Ibunya berkata, "Oh, ibu perlu membeli pelapik anti gelincir." Ibu kemudian meletakkan sehelai tuala di atas lantai untuk menambahkan geseran. Mengapakah lantai bilik mandi licin? Ini kerana geseran di antara lantai dan tapak kaki Alex adalah rendah. Permukaan pelapik anti gelincir mempunyai corak yang akan menambahkan geseran. Selipar ibu juga mempunyai tapak yang kasar untuk mencegah ibu daripada tergelincir. Jadi, anda mungkin berfikir bahawa geseran adalah sesuatu yang baik dan kita perlu menambahkan geseran pada setiap masa. Lihat apa yang ibu lakukan. Alex berkata, "Oh, ibu tidak dapat membuka tingkap bawah itu." Pemegang tingkap telah berkarat. Karat menambahkan geseran pada engsel. Kemudian ayah berkata, "Tunggu, biar ayah betulkan tingkap itu." Ayah meletakkan sedikit minyak pada engsel untuk mengurangkan geseran. Sekarang, cermin tingkap dapat dibuka dan ditutup dengan... Alright, kita pergi ke yang terakhir malam ni.
Okay. Okay, kita mula. Takut tak sempat. Ya Allah.
Minit ni. Cikgu dah siap. Orang kalau dah siap boleh tinggalkan kelas Jumpa nanti. Cikgu nak tanya soalan. Yap. Macam juga Ha. Kan cikgu kan bagi kerja kan. Kerja poster. Kerja poster 16 hari. Okey. Lepas tu Untuk gambar ni kan kecil sangat ke? untuk gambar mana? Tak nampak. Ni. Sekejap. Okey, boleh. Boleh. Terima kasih cikgu. Alright. Okey, yang dah siap boleh live Okey, salam.
Cepat. Siapkan. Okey, kalau dah siap boleh tinggalkan dan kita akan jumpa kelas minggu depan Okey, yang tak siap lagi teruskanlah jawab.